Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, manusia ni bahasa Inggeris kata to err is human. Maksudnya buat salah ni ialah hakiki manusia. Maksudnya manusia ni tak boleh tak, mesti buat salah. To err is human. Manusia tak boleh jadi suci kalau sekiranya Allah tak buat dia suci. Tu manusia ni semua buat salah. Orang kata saya bukan Nabi, tak buat salah. Ada orang buat. Ini percakapan salah. Tak baca Quran dan tak faham Quran. Ada dalam Quran Allah bagi tahu Nabi buat salah. Kerana tak baca Quran atau baca tak faham, tak tahulah yang Nabi buat salah. Jadi banyak orang Islam yang tak baca Quran dan tak faham. Saya bukan Nabi. Ada tak awak dengar? Banyak tak? Satu lagi, saya bukan malaikat. Yang tu kurang sikit. Yang banyak, saya bukan Nabi. Dia orang ingat Nabi ni tak buat dosa. Jadi mereka pun kata yang dikatakan Nabi tu maksum kan, ialah yang tak buat dosa. Itu salah. Fahaman Nabi maksum maknanya Nabi tak buat salah tu salah. Jadi to err is human. Buat salah ni manusia. To err is human. Tapi orang yang paling Allah suka yang buat salah, lepas tu minta ampun pada Allah. Dan Allah suka manusia yang buat salah dan minta ampun. Jadi bila Yazid dia tak mau taat perintah Allah, dia buat salah, minta ampun tak ada. Dia minta ampun tak ada. Itu Allah murka. Kita kalau buat salah terus kita minta ampun, Allah bagi taufik kita untuk taat. Ni tak. Kalau kita ada perintah Allah kita tak dapat buat, kita berdosa, terus kita minta ampun. Atau orang ingatkan kita, itu dosa Tuhan, terus kita minta ampun. Itu yang dibuat oleh semua Nabi-Nabi. Nabi-Nabi mereka diingatkan oleh Allah yang dia berdosa, itu minta ampun. Nabi Daud, apabila dia ada 99 isteri, dia hantar, dia nak kahwin dengan isteri kepada jeneral dia, dalam hati dia lah, cantik agaknya. So dia hantar jeneral dia pergi perang dengan harapan jeneral tu akan mati lah. Dia tak ada ni harapan lah. So jeneral tu mati, dia kahwin. Dia dah ada 99 isteri dah. Jadi Allah nak tegur dia. Satu kali dua orang dan melompat
ke istana dia, bukan melalui depan, melompat dekat tempat dia berehat lah. Terperanjat. Kata orang tu, jangan takut tuan, kami datang untuk mengadu hal. Apa hal kamu? Ini kawan saya ni, macam adik saya, saudara saya. Dia ada 99 kambing. Aku ada satu je. Tapi dengan kelicikan dia, dia ambil yang satu tu pun dia ambil untuk aku. Yang aku ada satu tu pun dia ambil. Tuan adililah pada kami, mana satu yang betul. Kata Nabi Daud, yang kawan kamu yang 99 yang ambil kamu punya, itulah yang salah. Jadi bila lepas peristiwa tu, Nabi Daud terus, Tuhan aku Allah tegur aku, terus minta ampun. Dan Allah beritahu dalam Quran, dan Allah ampunkan dia. Jadi Nabi kita juga buat salah. Banyak juga dalam Quran tu beberapa peristiwa lah. Nabi-nabi lain juga. Nabi Nuh, Allah tegur dia. Allah kata lain kali, kalau tak tahu jangan cakap banyak, dengan bahasa kasar je lah. Kenapa engkau minta aku supaya selamatkan anak engkau tu di hari akhirat nanti, sedangkan anak kamu tu bukan keluarga kamu, dia tak taat kamu. Itu pun salah. Dia bukan anak kamu, dia bukan ahli keluarga kamu, dia orang kafir. Mana boleh kau bagi syafaat pada anak kamu? Salah tu pun Allah tegur dia. Nanti bila orang semua jumpa Nabi Nuh, minta Allah supaya cepatkan hisab, Nuh kata, saya takut. Semua Nabi-Nabi takut sebab Nabi-Nabi ada buat salah. Hari mahsyar tu Allah murka. Adam juga buat salah. Allah kata aku tak boleh. Nabi juga buat salah, tapi Nabi tak ada Nabi lain lagi nak sujud dah. Dah semua dia orang pergi lah. Semua dah minta, semua dah tak sedia. Di mahsyar tu mana Allah sangat murka. Dia semua takut. Tapi Nabi dah telas. Nabi bilang, kalau aku tak ada nak buat ni, siapa lagi nak buat? Aku pun tak tahan berada di mahsyar ni, dan semua manusia nak menunggu hisab lah. Penantian ni satu penyiksaan kan. Cuba menanti bas. Belum lama lagi. Lamanya. Tengok. Nak menanti bas datang. Pun seksa. Apa nak menanti Allah memulakan hisab. Nabi sujud. Baru Allah, apa kamu mahu wahai kekasihku? Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi juga buat dosa. Apabila Nabi SAW rasa tak mau kahwin dengan siapa? Dengan Zainab, menantu tiri dia. Zainab kahwin dengan Zaid, anak angkat dia. Allah nak bagi tahu, kamu ni, Zaid ni bukan anak angkat kamu, bukan anak kamu, dia anak angkat kamu. Boleh kahwin. Yang tak boleh kahwin ni ialah menantu pada anak kamu. Jadi Allah nak bagi hukum ni, bahawa boleh kahwin dengan menantu kalau dia diceraikan oleh anak angkat. Bila Nabi suruh Zaid jangan ceraikan Zainab, Allah tegur dia.
kamu takut manusia? Allah tak takut. Nabi kahwin dengan Zainab. Orang Kristian ingat Nabi ni gila seks, sampai menantu pun nak kahwin. Bukan Nabi gila seks macam Azri tu. Azri Baling gila seks kan, dengan Yazid ni. Nabi semua ikut perintah Allah, kahwin tak kahwin. Dia tak nak kahwin dengan Zainab tu. Dia diperintah kahwin, tapi dia reluctant sebab sangat janggal kahwin dengan menantu. Aduh. Tapi kerana dia menantu tiri, bukan menantu betul, Allah mau bagi tahu hukum tu. Anak angkat tak boleh jadi anak sendiri. Takkan boleh. Sampai bila-bila. Dan bila anak angkat, dia beritahu lah ini anak angkat, bukan anak saya, anak angkat saya. Kebanyakan orang tak nak tipu, daripada dibankan dengan bapa yang benar, diban dengan dia, supaya dia tak ada anak, ambil anak angkat. Senang cerita, bankan dengan dia. Tak boleh tu. Walaupun dibankan, mesti tahu ini anak angkat. Jadi nanti kalau nikah, masa nikah terpaksa juga beritahu ini bukan bin saya. Dah menangis budak tu, melolong-lolong. Diberitahu yang dia bukan anak dia betul, anak orang lain, diangkatkan, dia jadi anak angkat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, buat dosa ni manusia, dan Allah suka manusia yang berdosa minta ampun. Orang yang bertaubat. Orang yang kata orang tak buat dosa ni tak ada. Nabi maksum, tapi bila dia buat salah, Allah bagi tahu dia. Kenapa? Supaya orang semua tahu yang dia buat salah. Apa yang dia buat tu tak betul, jangan ikut tu. Jadi mana boleh tak ada siapa salah. Malaikat dia yalah, dia dah tak ada nafsu, dia tak adalah buat dosa, dia ikut. Sama ada nak tak nak, kena ikut. Tapi tak adalah syurga untuk dia, dan tak ada neraka. Manusia ni kerana dia ada pilihan untuk ikut atau tak nak ikut, diadakan syurga dan neraka. Allah boleh buat manusia ni macam malaikat juga, tak buat salah punya, tak ada nafsu, dan semua tak boleh masuk syurga. Bila Allah bagi kita macam malaikat, kita tak ada syurga tuan, dan tak ada neraka. Jadi makhluk yang Allah buat tak ada syurga neraka ni dah ada malaikat. Sekarang ni Allah nak cipta makhluk yang dia walaupun ada pilihan untuk buat tak baik, dia pilih nak buat baik. Kalau dia berdosa, dia pilih untuk taubat. Itu yang Allah suka. Kita kena faham. Kalau kita nak jadi tanah lepas mati, tak usah jadi manusia, jadi kucing, anjing, babi, kerbau, lembu, tanaman. Kalau orang ni dia tak nak, dia nak dunia je kan, tak ada nak taat perintah Allah, nak dunia je, lebih baik jadi haiwan lah. Sebab itu orang Yahudi yang cuba, dia ingat Allah tak tahu. Allah tahu, Allah melihat kan. Dia diperintah supaya jangan kerja pada hari Sabtu. Dalam Bani Israel ni, Sabas namanya. Hari Sabtu tak boleh kerja. Dia ni kuat sangat kerja.
kuat sangat cari dunia sampai tak ada cuti. Didatangkan perintah khas untuk dia, jangan kerja. Ada orang juga bukan Bani Israel, perangai macam Yahudi. Kerja hai cari duit. Mereka ni malang. Jadi ada orang pula memang tak suka kerja, suka seronok aja. Tu dah jadi macam haiwan lah. Suka seronok. Kerja tak nak. Hari-hari mau cuti. Cuti sampai Mau seronok aja. Macam Yazid. Jadi dia, Allah buat hari Sabtu tu banyak ikan. Jadi dia buat apa? Dia buat jaring, pasang Jumaat malam Sabtu. Hari Sabtu dia rehat lah. Ahad pagi dia tangkap. Dia kata ini cara nak tukar. Ni bijak punya dia. Cara nak cari dunia. Jadi bila datang hari Ahad tu, Allah tukar dia jadi monyet. Monyet dia. Kau kalau nak dunia sangat, tak payah jadi manusia ni. Ku tak jadikan kau ni manusia untuk nak dunia aja. Baiklah jadi haiwan. Jadi mereka yang nak dunia aja ni, doalah pada Allah. Jadikanlah aku monyet kan, macam Pendi ni. Jadikan aku zirafah. Tiba-tiba datang zirafah ni. Jadi ada di kalangan manusia ni Allah jadikan haiwan, ikan. Separuh badan manusia, separuh ikan. Ada cerita Melayu tu, ikan kaloi. Ikan apa? Apa nama filem tu? Bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Mak dia jadi ikan. Dia tak mustahil tu. Jadi manusia ni kalau tak nak syurga, tak nak neraka, nak jadi tanah lepas mati nanti, mintalah haiwan. Tak usahlah jadi manusia ni. Kalau nak jadi manusia ni, kita patut masuk syurga, selamat dari neraka. Itulah tujuan Allah bagi kita jadi manusia, supaya kita dapat masuk syurga, selamat dari neraka. Kenapa kita cari dunia aja? Setiap hari cari dunia. Fikir dunia aja. Tidur fikir dunia, besok kena malam fikir dunia. Lepas tu bila dah dapat, seronok nak tengok dunia. Macam mustahak sangat tengok dunia ni. Ada satu orang, dia isteri dia buta sebelah, sakit kanser otak. Jadi laki dia kata, mai kita round dunia sebelum kau hilang satu mata lagi. So dia miskin, tak banyak duit lah, bukan miskin. Jadi dia pun ambil cuti, bawa bini, jadi travelling cara murah tu kan, tengok semua dunia. Untuk apa nak tengok dunia semua tu? Nak pergi keliling dunia, nak berjalan sana, berjalan sini, mana tempat cantik, mana tempat lawa. Ada satu orang tu, dia cakap dengan saya, dia banyak duit, dia buat multi level tu kan, dia banyak duit, dia dapat duit banyak. Husband dia pun banyak duit, dia guna untuk jalan sini, jalan sini. Banyak negara di dunia, dia tak tahu bahasa Inggeris. Dengan tak tahu bahasa Inggeris tu, banyak negara dia pergi. Dia beritahu saya, negara paling cantik dia kata New Zealand pada dia lah. Banyak negara dia pergi. Jadi inilah kerja nak round dunia. Kemegahan dalam berjalan-jalan. Jalan sana, jalan situ. Ada satu orang bawa anak dia kecil semua, dah berjalan-jalan. Akibat dari bawa jalan-jalan, tengok Amerika, tengok Europe,
Dari kecil lagi cinta dunia. Bila besar, orang memang cinta dunia, tengok dunia ni kan. Ini kecil lagi cinta dunia. Kita tak tahu mencintai dunia ni penyakit. Penyakit paling buruk. Kalau nak ditanya penyakit paling buruk, cinta dunia. Tapi kita beria nak buat anak kita kecil lagi cinta dunia. Supaya mereka bekerja keras untuk duduk dalam dunia. Yang kita ingat selamanya ke? Dunia itu kan selamanya. Kita bukan nak buat dunia ni cantik. Cantik sampai mana? Takkan boleh jadi syurga punya. Dunia ni macam mana dibuat lah. Dia kadang buat tempat percutian lah. Mirip syurga. Tak ada boleh. Mirip tak boleh. Jadi manusia menghabis masa banyak untuk bekerja cari dunia, cari duit. Kemudian round dunia, percutian sana. Nak Islamkan sikit, percutian Mekah, Madinah, Istanbul, Mekah, Madinah, Europe, Mekah, Madinah, Amerika. Tuan-tuan bapa sekalian, dunia ni dijadikan dia untuk akhirnya dimusnahkan. Dia dijadikan bukan untuk kekal. Dia dijadikan satu hari namanya Doomsday, iaitu hari kiamat. Ada dalam Quran cerita hari kiamat ni. Bila tanda-tanda kiamat tu datang, laut ni panas air ni. Ikan semua mati. Semua keluar dari laut. Sebab air panas. Dah bergegar dunia ni. Dalam tengah dunia ni ada molten lava. Ada cecair panas. Bila crack aja panas tu naik atas. Jadi yang panas bermula laut. Bila laut dah panas, dah berombak, itu tanda dah dekat lah. Jadi dunia adalah untuk dihancurkan. Dan langit, 7 petala bumi adalah untuk satu hari dihancurkan. Manusia dimatikan. Kita sebelum sampai waktu tu pun, bila mati, itu adalah hari kebinasaan kita. That is the day of our dooms. Kita mati. Jadi kita hari ini mencintai dunia kerana kita ditipu oleh mata kita. Kita melihat seumpama dunia ni memberi faedah boleh. Kalau tak ada, memberi bahaya boleh. Begitu sekali kita percaya bahawa dunia ni memberi faedah, kita percaya kerana kita lihat dan kita ingat apa yang kita lihat tu betul. Sedangkan kata Allah, apa yang kamu lihat tu menipu kamu. Percaya, macam Rasidi percaya dengan apa yang dia lihat. Sangat percaya. Dengan kehidupan dia yang miskin masa kecil, Yazid, Azri, keinginan nak dunia ni begitu bersemangat. Dan itulah proses menjana keyakinan terhadap dunia. Nak sangat benda. Dan kehendak tu, nak dunia tu terus berkembang, bertambah sampai ke hari ini.
Jadi sejak kecil tak ada siapa diajar untuk menidakkan apa yang dia lihat. Mak bapa, kawan tak ada cakap. Tak ada siapa cakap. Semua cakap kita kena kaya. Kita kena kaya dan berjaya. Kita kena ada banyak duit. Ada. Jadi kemiskinan yang dialami menyebabkan terbenanya cinta dunia. Yazid banyak benda dia tak dapat. Dia tengok apa kawan-kawan dia dapat, dia tak dapat. Bapak dia kerja jaga je. Berapa banyak duit dapat tu jaga. Anak berapa? 7. Kalau tak kerajaan tolong dia pergi belajar UTM, UiTM, tak belajar dia. Dia diberi peluang belajar, tak lulus pula. Sufyan miskin, orang Gombak. Dia dapat duit Petronas untuk belajar Amerika. Boleh bapak mak dia hantar di Amerika belajar? Boleh? Tentu tak boleh. Miskin. Cinta dunia terbena. Diberi dia pergi Amerika, dia tengok dunia, dia dah lupa belajar. Balik tak ada ijazah, fail. Ini orang miskin yang betul-betul tak berterima kasih. Itu pun tak diajar. Waktu kecil tak diajar berterima kasih. Tak belajar bersyukur. Nak dunia aja. Azri, bapa meninggal. Waktu kecil mak dengan anak berapa? 8. Bapa dia kerja boiler. Boiler kan? Dekat kelapa sawit. Masa tu ada bapa mak tak tahu apa. Apa kemahiran pun tak ada, melainkan suri rumah. Tak ada kerja. Kehidupan penuh kemiskinan. Menjana keinginan nak dunia sebab agama tak ada. Ini siapa saja tak ajar anak dia dari kecil-kecil lagi tentang kalimah ni, anak dia semua sama ada miskin atau kaya, semua dapat cinta dunia. Makin miskin, makin lagi cinta dunia. Sebab tak ada perbualan di rumah, tak ada muzakarah dibuat tentang maksud kalimah ni. Anak-anak tidak diajar bercakap kalimah ni. Kenapa tak diajar? Sendiri pun tak cakap kalimah. Tak ada diajar, dibuat halqah bercakap kalimah di rumah. Bapa cakap, mak cakap, saya ingatkan diri saya dan kamu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada memberi faedah, bahaya melainkan Allah. Ada? Ada kat rumah mana-mana? Ada? Tak ada. Seluruh dunia sejak dulu. Kenapa tak ada, Azri? Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Sebab tak tahu. Jadi betapa rahmatnya dapat diberitahu. Oleh siapa? Kan? Oleh orang yang Allah bagi ilmu lah. Saya takkan boleh bagi tahu kamu ini kalau saya orang tak diberi ilmu, kan? Benda besar sangat, perkara paling besar sangat, mengadakan muzakarah, bercakap iman dan membaca taklim fadilat yang dengan izin Allah telah saya tulis. 7 buku fadilat amal yang kena dibaca di rumah. Fadilat tabligh, fadilat semayang, fadilat tahajud, fadilat baca Quran, fadilat puasa, fadilat zakat dan sedekah, dan fadilat haji. 7 hari, 1 hari 1 buku. Tak dibaca, bagaimana nak dapat fikiran yang betul, kepercayaan yang betul? Tak ada dibuat. Anak-anak tak tahu bahawa yang memberi faedah bahaya itu Allah. Anak Sufyan tak tahu.
Sufyan juga tak tahu. Walaupun dah diajar, dia tak buat halqah muzakarah, cakap kalimat. Dalam Quran ni Allah bagi tahu dalam surah Wal Asri, demi masa semua manusia rugi, melainkan beriman beramal soleh. Wa tawasau bil haq, berpesan tentang kebenaran. Berpesan tentang kebenaran itu maknanya berpesan tentang kalimah yang benar, iaitu kalimah la ilaha illallah. Walaupun sikit waktu diberi, tapi dia tetap memberi kesan kalau dibuat. Ini tak dibuat langsung dari kecil. Yang kita lihat dunia, makin kita lihat dunia, makin tambah cinta. Tiba-tiba kita nampak dunia ini berkuasa, tak nampak Allah. Tolonglah kalau kita sayangkan anak-anak kita, tak mau jadi macam kita buatlah halqah. Tapi kalau kita tak sayang mereka, kita mau mereka cinta dunia macam kita, maka terpaksalah macam kamu sekarang. Begitu beria dah tua, pergi cakap kalimah, buat gas, tak keluar-keluar juga. Kenapa tak keluar-keluar juga? Terlampau dalam cinta dunia tu. Terlampau kuat, terlampau mendalam. Hanzalah, dia kuat cinta dunia sebab dia dibawa ke seluruh dunia waktu dia kecil oleh bapa mak dia. Tengok Amerika, tengok itu, tengok ini. Kau ingat tak ada kesan ke? Muzakarah cakap kalimah yang ada dibuat kata arwah Azli tak berkesan kan? Jangan suka sangat bawa anak tengok dunia ni. Bila dia dah iman kuat, baru boleh tengok dunia. Baru boleh tengok dunia dengan betul. Ini tak ada kuasa memberi faedah atau bahaya. Tengok dia, ini tak ada kuasa. Yang berkuasa Allah. Kamu ada macam tu sekarang? Boleh tengok duit, ada tengok duit tak ada kuasa. Tak ada. Sebab kamu belum iman kuat lagi. Tengok duit, nampak duit berkuasa. Tengok kereta lawa, ini bagus ni, tak boleh beri saya berjaya. Tengok rumah besar, semua meleleh. Lepas tu nak buat dakwah pada orang Amerika macam mana? Kita punya iman pada Allah tak ada. Boleh orang Amerika tu, kita pun macam dia juga, percaya pada benda, boleh bagi faedah. Macam Wira bukan iman kuat betul, gaya je dia. Ingat. Jadi kalau Wira iman tak kuat, memang faham nak berapa lama nak buat usaha. Orang yang lama pun cinta dunia. Jadi kalau kamu nak buat anak kamu macam kamu, janganlah ajar dia kalimah ni. Dekat rumah tak payah buat muzakarah, tak payah buat taklim. Ambil lah 15 minit, tu pun tak mau. Anak kecil-kecil lagi dia mau dengar, tapi bila dah besar dia tak mau duduk lagi lah. Saya tahu anak saya kecil tu dia ikut lah. Bila dah besar, tak nak dia duduk, mana nak duduk. Tapi dulu masa tabligh tak ada cakap kalimah. Kita ikut jemaah tabligh tu ada taklim di rumah, tapi tak ada muzakarah kalimah. Baca taklim fadilat pun tak betul fadilat. Fadilat tabligh tak, fadilat tabligh dan kerja dakwah tu tak ditafsir dengan betul oleh Maulana Zakaria. Cuba compare dengan fadilat tabligh dan dakwah saya yang saya tafsir. Fadilat semayang yang saya tafsir beza dengan Maulana Zakaria. Jadi anak saya, bila saya dah buat ni, anak saya dah besar, mak. Saya tak boleh buat taklim harian lagi dah. Yang semua ada kerja tu, sekolah, balik ni tak ada nak sampai. Tapi bila umur dia sebelum 12 tu, dia dengar cakap lah. Sebab waktu tu dia ingat bapak mak dia ni Tuhan. Masa tu lah nak dibina Tuhan. Dari kecil lagi mau dengar
Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada memberi faedah, bahaya melainkan Allah. Manfaat, mudarat. Anak-anak kena cakap tu. Dan kita cakap kadang bila kamu cakap, benarkan dalam hati kamu. Jangan cakap saja. Kemudian baca taklim. 5 minit, 10 minit, anak banyak, lama lah. Lepas tu baca taklim, 15 minit. Tak buat tu, kamu tak sayang pada anak kamu. Kamu mau jadi dia macam kamu. Lepas tu nanti bila dia buat usaha, macam kamu juga. Beria-ia tak keluar-keluar cinta dunia. Jadi cinta dunia ni penyakit. Dia ada anak satu je. Ada kau buat? Macam muzakarah kalimah ni. Sekali-sekali tak ada. Hari-hari mau buat. Hari-hari boleh makan bersama. Hari-hari tidur bersama. Taklim tak boleh. Mau baca Quran di rumah. Tak adalah istimai. Tapi seorang-seorang mau baca Quran. Rumah mesti bertukar suasana. Umpama masjid. Kalau ada taklim, ada semayang, ada dakwah. Ni kita tak buat rumah macam masjid, kita pergi masjid pun tidak. Anak-anak semua jadi rosak, bini rosak, semua rosak. Kita pun yang buat usaha tak baik-baik sebab dunia banyak. Penyakit paling besar sekali manusia ni, paling bahaya, asas kepada segala keburukan adalah cinta dunia. Azri ada 5 anak kan? Kalau dia tak buat muzakarah kalimah ni, dia tak buat taklim, rumah tak adalah macam masjid. Tengok filem P.Ramlee je, anak-anak dia semua tahu P.Ramlee. Semua tahu. Skrip-skrip cakap. Itu yang ditonton. P.Ramlee dah tahu. Dia bukan hidup zaman P.Ramlee je. Sekarang P.Ramlee dah lama mati. Tapi kerana duk menonton filem tu, memang sukalah filem. Cerita dia antara dia. Cerita-cerita P.Ramlee ni. Kalau itulah yang kita suka, jadilah anak tu nanti pelakon. Kan? Tak adalah tahu Allah buat, tak adalah tahu Allah berkuasa, tak adalah tahu Allah bagi rezeki, tak adalah tahu. Semua tu tak tahu. Bukan percaya je, tahu pun tidak. Dia untuk percaya, pertama tahu, ulang kali cakap, baru datang percaya. Bila niat juga untuk sukakan Allah. Jadi hari ini, bukan saja kita mau cakap kalimah, waktu kita gas dan benarkan, itu memanglah kita kena buat bila kita dah tua, bila kita kanak-kanak. Adakan muzakarah tu di rumah. Bila dia nak buat gas umur 12 tahun, dia tahulah apa nak cakap. Kalimah dia cakap kat rumah. Ini tak tahu cakap kalimah. Tak pernah dengar. Tiada yang buat melainkan Allah. Anak-anak Sufyan tak tahu. Sufyan tak buat usaha. Dia tak sayang pada anak dia. Dia mahu anak dia dapat cinta dunia macam dia. Dia nak anak dia masuk neraka juga macam dia. Kita tak sayang anak kita bila kita tidak berbuat halqah taklim ni, halqah muzakarah ni. Kita biarkan dia dengan benda-benda yang merosakkan pemikiran dia, melihat dunia ni supaya cinta dunia. Jadi dulu anak Yazid ada juga buat gas, tapi mulut aja. Burung kakak tua, cakap dan benarkan dalam hati. Cakap Melayu pun tak tahu kenapa tak boleh benarkan dalam hati. Bahasa dah Melayu, aku ingatkan dia kurang. Tiada Tuhan melainkan Allah. Janganlah cepat-cepat. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Mulut cakap tiada yang berkuasa, hati pun cakap. Itu mau buat menghayati dia, bercakap dengan penuh penghayatan maksudnya. Hari ni kalau kamu nak anak kamu binasa, tak usah buat. Tak usah buat taklim, tak usah buat muzakarah. Ajak jalan-jalan seluruh dunia je. Ada duit, pergi touring. Lepas tu letak posting kat YouTube. Jalan sini, jalan situ, jalan sini. Itulah kerja. Lepas tu kau mati,
Anak-anak tak dapat bagi kamu amal baik. Seorang pun tak beriman beramal saleh. Macam mana nak tolong kamu? Macam Yazid ni, dia tak beriman beramal saleh. Apa dia boleh tolong bapak dia? Hari ni amal kita yang diterima baru sampai kat mak bapak. Kalau kita tak beriman beramal saleh, dia tak sampai tuan. Banyaklah berakhir ni untuk bapak, mak, tak ada angan-angan dia. Engkau sendiri tak lepas amal tu, tak diterima sebab ikhlas tak ada. Jadi cubalah kamu fikir sendiri. Saya tak nak cakap ni banyak kali. Sekali cakap ikutlah, nak 10 kali cakap baru ikut. Maknanya kamu tak nak buat. Orang yang nak buat, dia akan buatlah walaupun tak disuruh. Dah lama dah disuruh sebenarnya. Hari ni bila anak kita dah besar, dia sendirilah fikir. Tapi bila asas dia kuat dan kukuh, dia tak lari dari itu.